السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi sebagaimana yang dijanjikan, kita mula menggunakan buku 600 Jawapan Kemusykilan Agama Wanita, jilid 1. Buku ini ditulis oleh Ustaz Muhammad Ba'i Jafar, Ustaz Muhammad Abdul Rahman dan Ustazah Rahman Muhammad. Teks buku ini banyak digunakan di seluruh tanah air untuk kuliah-kuliah muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi buku yang akan kita baca ini dia ada 600 soal jawab agama. Katakan buku 600, buku ni kan ada 600 soal jawab. Banyakkannya berkait dengan wanita lah. Baik, kita mula pada muka surat yang pertama. Ada berapa step lah? Muka surat yang pertama. Bahagian yang pertama, tidak dibenarkan berkahwin. Soalannya berbunyi, jumpa tak? Jumpa tak? Jumpa? Muka surat 1. Soalannya, saya tidak dibenarkan berkahwin dengan lelaki pilihan saya atas alasan dia warga asing dan tiada pendapatan tetap. Apakah hukum tindakan keluarga saya? Jumpa tak? Jumpa tak apa? Jadi seorang perempuan dia kata dia nak nikah dengan warga asing. Keluarga dia tak beri. Berlaku masalah. Ini benda masalah. Masalah ni bukan makna beban, makna persoalan. Bukan musibah, musibah ni beban. Keluarga tidak beri atas alasan warga asing. Alasan kedua, tiada pendapatan tetap. Dia nak nikah, anak dara nak nikah dengan nak jual kapek Bangla. Warga asing nak jual kapek. Jadi nak tahu benda hukum keluarga dia halang dia kahwin. Banyak ini kan. Bila halang tu bawa lari tujuh tikar, tujuh keluarga macam-macam persen. Tujuh tikar dia tahan gantung sekop baru ni. Tak boleh nikah. Ambil tali buat sekop kejung. Mampu keras. Ni budak-budak akhir zaman. Jawapan, sememang Islam tidak menghalang perkahwinan di kalangan antara bangsa. Islam tak larang nak kahwin. Kita nak kahwin dengan orang Jepun, orang Rusia, orang Eskimo, atau jumpa orang planet UFO, boleh kahwin. Asal cukup syarat. Dan antara negara asal kita antara negara mana-mana tak ada halangan. Tak ada di dalam syariat Islam buat larangan. Negeri ni dari kahwin negeri ni. Orang kulit putih dari kahwin kulit merah. Tak ada halangan. Arab tak boleh kahwin dengan Melayu, Melayu tak boleh kahwin dengan India, tak ada halangan. Asalkan mereka itu orang Islam. Kalau sama bangsa pun, kalau budak Islam tak boleh kahwin tak? Umpama pasangan lelakinya Melayu, bukan Islam, Melayu je, tak sah nikah. Dia nak Melayu Islam. Dia Melayu banyak, Melayu Islam, Melayu menyelam, Melayu ayoping, Melayu tolak Quran, banyak waktu.
Melayu hingga Nabi. Tak? Tak tahu so nikah gitu. Melayu ada orang sesat. Tak boleh. Dia nak Melayu Islam. Dia Melayu bukan agama, dia bangsa, race. Bangsa bukan agama. Dia nak Muslim. Bila Muslim tak Melayu tak apa. Tak. Walau bagaimanapun dalam keadaan adat dalam keadaan ada rukun yang kita dipatuhi, wali, saksi, pengantin dan ijab qabul. Dia kata walau bagaimana kalau kita kenal dah hukum, jangan kita langgar hukum. Dia hukum nikah ni dia ada 5. Wali, ijab qabul, saksi dan pengantin. Dia kata pada aku dah rasa suka, pada aku dah boleh. Mana boleh ikut pandai. Kita duduk pada bumi Allah, kena ikut hukum Allah. Kalau kita nak ikut pandai, tak boleh ikut hukum Allah, kita pakat anak beranak kita beli bumi suku. Duduk di ramai-ramai pakat dah ikut hukum. Ada apa lah. Dah bumi pak dara kita beli. Bumi Allah. Bila duduk 4 orang kena ikut orang. Tak boleh lah. Cinta kan? Dia ada halangan pada cinta kami. Apa tak agama? Dia ada halangan lagi. Hukum syarak jangan langgar. Hukum syarak jangan main gitu. Dia ni karut habis budak-budak. Tak ada agama, tak ada pegangan, tak ada hukum. Nak reti buat ni anak dara reti hukum syarak. Toki dia dah reti. Toki dia. Ayah dia banyak tu. Dan anak dara dia reti hukum syarak. Munakahat Islam, halal haram. Tak reti. Mak dah reti dah. Dan anak kau dah reti dia. Jadi kita ni jadilah mak yang reti. Nampak? Reti apa? Reti hukum syarak. Bukan reti nanak. Reti nanak reti belaka. Tak? Reti hukum. Bila reti hukum, kita jaga hukum. Itu saja. Bila jaga hukum, jadi selamat. Di antara hukumnya, hukum nikah kahwin. Maka dalam rukun nikah ada 5 wali, saksi, pengantin, ijab qabul dari lebih kurang. Jadi seorang lelaki yang tak berkahwin, hendaklah terlebih dulu menawan hati bapa perempuan itu, kerana dialah wali yang utama. Tawang ni bukan ikat pun lagu ni. Maknanya siapa kenal lah. Bila biar siapa wali tu kenal tengok. Tangga tu. So panggil dapat menawan. Kenal ke mana? Agama dan akhlak. Iza ja'akum man tardawna dinah wa khuluqah fazawwijuh. Bila datang seorang laki-laki yang kamu ada anak perempuan, adik perempuan, kakak perempuan, umpamanya, tak, bahkan kamu ada orang tua perempuan, ada mak dara perempuan, kamu kenal laki-laki ni baik agama dan elok perangai, fazawwijuh, kahwinkan. Siapa yang kenal tak kenal ni, Nabi kata fazawwijuh. Jadi faham sini kata ulama, kenal tak kenal ni ialah ayah. Dalil Nabi kata zawwijuh. Hendaklah kamu, hei ayah, hei wali-wali, kahwinkan dia. Nabi tak kata fazawwijnahu. Fazawwijnahu, zawwijuh. Fazawwijnahu, Nabi tak kata gitu. Zawwajnahu. Nabi tak kata hei ibu-ibu, kahwinkanlah dia. Tapi Nabi kata hei ayah, kahwinkanlah anaknya. Ni kita tak faham. Sebab tu pula jadi kita nak sabar pak urusan jadi tak jadi ayah. Nampak? Bukan mak. Ayah. Kita tak tanya ayah mana? Ayah mana? Ayah alhamdulillah tak apa-apa dah, mak dah kenal. Lepas tu nikah dah? Tak lah. Dah mak dah kenal. Ni balik kuk panggil. Kita ambil baju kuk pakai balik. Tu bik kedai tu panggil balik kuk. Kata 3 suku dah. Faham? Jadi tak boleh jalan je kalau terbalik.
Tak jaya ambil kura, likut tang kaki. Lepas tu boleh jalan, mampu gerak situ. Dah ni jalanlah kita, ni kura balik ni. Nabi dah kata kahwinilah wahai mak-mak akan anakmu itu. Tapi Nabi kata, hei ayah, kahwinkanlah anakmu. Dan mak tak ada masuk dapur. Mak duduk dapur. Betul lah, ni kita nak tukar balik ni payah. Boleh tak tukar balik? Boleh. InsyaAllah sini saja rumah. Balik pula. Batu dah kita ni belajar tu boleh dah. Orang lain tak boleh mari dah, kita boleh mari. Tapi nak amal tak boleh. Nah, kita nak jadi kita ni, suami kita kata putus, dia belaka tak boleh. Belaka kita lah nak pakai hak adat. Mak lah tukang kata jadi tak jadi, sanggup jadi tak jadi. Ayah tak boleh masuk campur. Nak orang mari tak anak. Nak tanya dia belanja apa semua. Dia pesan kat dia orang mari tu. Ayahnya weh. Orang nak mari tanya kat gitu, orang nak kita belanja ingat tu. So naik lah. Dapur. Dapur ayah. Mana pakai kita ayah. Duk dapur ayah. Mak pesan lah. Bos punya duduk dapur. Tak ada kuasa buat apa. Dan mak big boss. Ni terbalikku. Ini khurafat. Ini bid'ah. Ini bukan amalan Islam, bukan sunnah. Balik jauh dah kita. Kau nak kestang pula, sementara belum jauh. Kalau apa jauh, rohok belum nak kestang, tak cukup minyak. Kita nak pergi apa benda tu yang burung, salah masuk jalan ke berang, siapa akan buah, lipat balik mulalah. Bukan jalan kok tu nak pergi yang burung. Lipat balik. Jangan sampai boleh menjai. Baru nak lipat balik yang burung, dah tak ada minyak mampu tengah jalan. Hidup pada akan getok dah bulu. Tapu bulu. Maknanya kita ni sementara belum lajak jauh, kestang balik dah. Bukan kita kata putus. Saya nak tetap dia belanja, harga apa semua jadi tak jadi, kerja wali. Ayah tu lah adalah wali. Ayah yang akan tetap kerana ayah tu wali. Mak bukan wali. Mak duduk dapur jaga kuali. Tu ke tak? Tu tak boleh amal. Anggap boleh, anggap belaka. Tak boleh nak amal. Ayah kata dah mana ayahnya weh? Ada apa dah? Kena dah hamba. Mak, tak ada lagi nak tu hamba pakai motosikal. Kereta belaka. Tak jadi. Tak jadi ya. Hamba. Ni tu imam pun tak apa pakai motor. Nak kereta. Mak nak naik. Mana? Itu sombak bola bonek orang. Langsung duduk tanah ni pisang duduk tanah aja. Kita gitu bunyi kokek tak. Orang ramai tahu mu. Tak ngati mari. Nak minyak. Tak ada cara aja. Takut. Ayah bila? Jarang berlaku. Terlalu berlaku tak apalah. Tapi bukan jarang berlaku gitu. Pasal yang jadi tak dikira cara tu, kita tak cara sama. Tu yang dia dah lebih kewat kira cara dah tu. Jadi macam Ramadan lah ya. Ada kata. Dapur. Orang mari tanya anak dia belanja hitam. Dalam mak tengok, ayah cara. Berapa kebah tangguh. Allahu Rabbi. Bergaknan dah macam ni. Betul waktu dulu. Boleh nak betul benda besar-besar lagi. Nak pikul balok. Bawa kaki kecil bulu batin dah. Nak pikul balok, topik nolong nak akak balok. Tak cek-cek ni rangga habis hukum. Berselerok tabuk habis. Bapak tu ingat, bapak tu wali. Mak jaga kuali. Bagian wak air, goreng mi, duk tapu. Tengok tanya nak bina nyambuk kan. Mak ni tukar roh ni. Mak lo naik bank. Ayah naik kacil-kacil. Mari belakang. Big boss. Sungguh. Tengok masih kucik pitihnya. Ayah kan jaga pitu pagar. Nikah anak. Jaga pitu pagar. Ingat apa bang? Kalau nak cing-cing dah keluar.
Jangan kaya. Sedang eh. 5 paket baju kalau tuan nak mau tu orang. Hari cuma hari ni kau nak baju Melayu. 5 paket atas belakang hati ni. Allah Rabbi. Siapa jadi kekong tangan-tangan ayok. Jadi cacat gitu semua kalau salah. Kita tengok hebat dah ayah ni tunggu depan pintu. Dah habis tengok malah karang. Malah karang. Tutup belakang naku-naku kunci pintu nak bilang ni. Dah. Bergandakan ya orang negeri anak. Tengok orang jual roti canai apa semua kan malam bilang pintu. Orang jual anak itu kok. Orang jual anak perempuan ni. Malah karang okey balik. Balik belakang balik. Dia ambak balik. Udah dah balik. Apa nak buat ni juga tuan umum. Tulang dia seorang sepupu. Dah alik ni. Kata tahun datang ni dah balik lagi. Aku nak bilang putih. Balik, kuci molek, bilang putih. Pak tu bit putih. Dah ayah ni mau pakai. Toko-toko. Mau atas hari sini belakang. Ayah ni weh. Hari ayah. Pakai takta kali. Wih ke mak. Mak jaga baku lah mak. Baku wassalam. Dia kecil orang baku-baku. La ilaha illallah. Ni kita betul ni. Kita perhati baru kita kata. Kita perhati tu buat ingatan. Itu kita. Bukan sedih nak. Akan tak tengok tuan umur. Banyak kan bengong ni. Jadi sambung je apa. Dah semayang zuhur dia. Salam. Dah asal. Asal dah. Mak kata. Nah. Hati nak bangun ada lah pula. Dah ada berani gitu. Beli batu ni. Badan. Nak buat gitu. Tak ada. Cik. Esok nak temu nyatu. Malam ni jari. Dalam kabinet. Jari batu. Nak wajah buah putih esok ni. Cari-cari jumpa cik buah orang putih. Tak ada. Je tak ada ni. Dia beli pula esok. Kedai puan. Soal itu batu. Allah berat sana. Betul-betul tuan. Jadi dia berlaku. Ini kita. Jangan marah lah. Ini kuliah muslimah. Muslimah kena katok. Kuliah muslimin pula kena katok. Jadi kalau katok harga jadi mahal sekali. Kalau tak katok harga murah. Besi tak katok duduk lancur 3%. Katok buat dalam api tangan nuku jadi free 30,000. Itu je. Kerana dia lah wali yang utama. Kalau ayah toki. Tak ada ayah, tak ada toki yang tak dia belanja setuju tak setuju. Adik-beradik. Dia ditempik wali kan. Ayah tak ada mati dah toki. Toki ada kena J. Edah. Adik-beradik. Dia ditempik ni. Adik-beradik. Tanya abang perempuan. Mak tadi kata aku dah berapa ni? Abang Long. Mak kena tanya tu anak dia. Kita mak. Ayah bini laki kita masih dah. Toki anak kita perempuan masih dah. Tinggal adik-beradik. Katakan hak busu seorang tinggal. Cakap tam satu. Tanya dia. Setuju tak ni? Dia wali. Betul tak? Ke mak wali? Wali orang yang berhak jadi wali ni. Dia kata veto, pemutus. Dah ada ramai gini? Ada. Pakai adat. Pakai adat sama-sama dah. Pakai adat. Jadi apa? Tak ada ibadat. Untuk memberi keyakinan ini memang memakan masa, maka perlu diusahakan dengan penuh intizar. Maknanya seseorang orang yang minta anak kita tu jangan kita minta, jangan kita terima selalu kalau kita tak kenal lagi. Kalau kita kenal dah tak apa. Kita tengok tu ya selalu. Jadi selalu. Tapi kalau tak kenal lagi kena siasat. Paling kurang 30 hari sebulan. Sebulan kena pergi tengok. Dia mari minta anak kita. Tak. Kita pergi tengok. Dia kata duduk kapung mana kita pergi surah kapung tu. Tanya tu imam. Mari semayang maaf tak. Dia dengar berapa kali mari dengar. Tak. Ada masalah tak dengan orang kapung. Ditanya orang pasang situ. Kerja lagu mana? Kalau dia kata kerja jabat. Dia kata pergi jumpa dengan pengarah. Ada tak nama sipulang kerja sini.
rekod macam mana gini nak buat nafsu kan. Nah, ada ditiwak itu bisik. Lepas tu boleh hok jengkreng. Mana lawak sendiri dah tak nikah dah. Menipu orang, kerja malam, misak dadah, jual pi kuda. Nah, nak buat apa lagi? Luar pendek, latar tekuk. Nak buat apa lagi? Orang risik dulu. Gaduh. Dan dia kata pada wujud, reda dah agama dia. Apa lah nikah selalu, buat selalu. Pagi minta petang nikah. Dah kenal dah. Ni risik dulu, jangan gaduh. Ni dia lambat gotang kereta. Bunyi rung kot aku tengok Allah kancil. Mok lama nak naik kancil. Kawan saya je 4.5 jam. Dia sewa 2 jam. Seminariah. Mari minta anak kita. Siapa balik kerja. Gohik bersikap. Pada muka mok duduk tak lalu sikap. Kendak. Tak ada macam naik kancil. Gaduh kita ni jadi harta benda berlaku. Nah, tak ada dah nak tengok agama. Ada agama nak boh. Anak dara pun satu hal. Nah, wi warok hok lebah kaki gitu kan subuh-subuh hari di bandar Tok Bila. Nak adu dengan anak kita ambu mak Tok Bila. Nampak apa kan sebang. Dan anak kita tengok tahu boleh tu laki pakai sebang. Tak ambu punya benda agama tu. Jadi kemudian kita kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka segala yang berkait dengan agama Allah, dia besar doa. Tiba-tiba ad-dunya akbar. Nah, tak percaya tengok. Tok Imam tu kan minta anak kita ketua pengarah pejabat mari minta. Hak mana kita nak uji? Kekok kepala ketua pejabat. Kita ni mata duitan ibu. Tengoklah anak mata nampak putih. Tu mana mata duitan. Dari semula dah hak lepas tu dah nak buat gua lagi dah. Hak akan datang anak hak baru. Tak? Tak ada anak dah. Beranak pula. Tak ada masalah. Nabi Ibrahim isteri dia 90 tahun beranak. Tak, ni tak mau beranak. Itu satu hal hak mati laki tak mau nikah. Tak, nikah lah. Tengok tu 104 tahun. Tu baru power. Nikah ni 30 apa? 33 laki 33 dah buat anda dia dah betul buat apa ni dah ni duduk seorang kita ambil dah tak cik darah syaitan jangan kata gitu duduk 2 orang bukan nak buat apa nak teman dia kena jenis teman ikan sila pun saya kau ni boleh kau giat sini baru dia galak panjang kayak omong darah pun dia turun. Ni kalau kita duduk seorang mari kada, mari lipang, mari lipat, mari udah tak menolong kita lah umur. Kalau ada tok lelaki boleh tahan kira. Dia kena berdua-dua. Benda-benda apa pun kalau stir dia jadi gayung. Bini dia kena 2. Faham? Tak nanti ambil lipang ni balik pakai tangan sebelah, pakai buah kaki sebelah. Dia jalan. Betul jalan. Doktor lah di sebelah. Dia kena sepasang. Understand? Jatuh pula di rupuh gitu. Dah kata dengar boleh. Nak pakai jangan. Nampak? Syaitan kamu akan mendengar je lah. Ada makan? Dia tak mau. Soal kemampuan pula perlu dinilai pada banyak hafal. Hasil penelitian boleh menampung kepulauan. Jadi kira juga oleh syarak. Tapi janganlah kita itu sebagai topik utama pendapatan. Tak. Warhal bukanlah maknanya satu kewajipan. Ada kerja ni, ada pendapatan ni, rezeki ada sudah. Tak ada kerja dah mesti ada rezeki. Ada kerja dah mesti ada rezeki. Jangan main. Pengarah dengan office boy. Mana besar gaji? Besarlah office boy. Tapi masa rehat keting office boy ojak tahun ni. Pengarah tak masuk keting. Bawa nasi goreng pun dah Tupperware. Hutang banyak. Hutang kereta, hutang rumah, hutang tu. Bawa pocong je lah pasti. Budak-budak tadika, ada tali. Ketua pejabat. Ni banyak belanja.
jadi hutang banyak, maka nasi semalam. Ini berlaku. Jadi tengok dalam satu jabatan berlaku. Gawat-gawat bawa ITO, bu dalam Tupperware, bu dalam bocor. Nah, fishball lah nama di keting. Tapping dulu. Ni goreng batok tu. Allah mati kubah 3 uti. Menenung ngaruh tengok. Dan awak pun dah belum tentu. Kita tengok ada orangnya postman 3 kali haji. Ketua POP dah sampai bersekali Mekah. Ada piti. Nah, kita mai tengok akak padang. Nah, jangan bimbang. Rezeki yang tujuh dalam mulut kita tak sangat rebuk lah. Kerajaan mana dah dia rebuk. Kalau hak tulis dalam mulut kita. Bila anak kita kahwin, dia bukan anak orang suami dia tumpang rezeki anak kita. Rezeki masing-masing. Tak ada senyum-senyum. Ni takut nak beranak ramai, aku dah cukup makan. Bodoh semua. Bila kita beranak seorang lagi, beranak dengan rezeki sekaligus. Hak tulis dah siap. Kita tak boleh makan nasi kita sebutir, tak boleh makan hak kita. Anak kita, mereka tulis dah untuk dia. Baru masuk dalam mulut dia. Jadi bila kita beranak dengan satu senarai rezeki yang sangat panjang yang telah ditetapkan masa duduk dalam kandungan. Rezeki dia tu. Tak. Hasil pendapatan menampung keperluan harian. Kerana kewajipan nafkah atas suami. Bukan atas isteri. Nafkah atas suami. Walaupun isteri tu kaya, gaji RM35,000. Ada? Berpuan? Pasal dia jadi kontraktor. Suami dia RM300. Konduktor. Ada? RM300 hebat ni wajib juga suami kena keluar nafkah. Tak keluar dosa. Melainkan maif maka jadi hutang. Hutang tu kalau tak halal tak habis dapat kiamat. Nafkah. Berat orang lelaki. Ni perempuan mana dia kata tak adil dah Quran. Tuhan tak adil zalim. Orang lelaki dua bagian saka puang boleh jangan kata begitu. Kau pandai dia lah. Dah milik dia belaka. Kita ni duduk atas bumi milik siapa? Milik Allah. Pandai dia nak buat lelaki 800 bagian pun. Hak dia. Macam hak kita, pandai kita kena buat. Beras kita diri, kita nak nano, kita nak makan ayam, buat aku beras tu. Jadi kita ambil beras orang, dalam tabung orang, dalam berdia orang, kita pergi depo atas tanah makan ayam. Bagus zalim dah orang. Dah bumi, langit bumi ni hak siapa? Hak Allah. Sebenarnya Tuhan itu yang paling adil. Tidak ada keadilan menyamai keadilan Allah. Tengok ni, bila kahwin suami kena beri nafkah. Walau gaji 300, walau gaji 30,000, dia kata, suami kata ginilah, awak keluar belanja, bagian sewa rumah, bagian beli susu anak, dah awak 30,000 sebulan, saya 300. Dia kata tak ada. Mung lah. Aku dah murid. Hukumnya gua ni, dosa tak isteri. Tak dosa isteri. Sunat dia isteri yang ada kelebihan atas suami, nampak melepaskan hak-hak yang wajib atas suami. Sunat dia. Tak boleh paksa. Ramai orang ini bodoh, diperbodohkan oleh suami dia sendiri. Tak, asal-asal isteri ada kerja dah apa semua, dia pun kita bagi dua. Nampak? Aku suami kata, bagian maknanya beli beras, belikan, beli pakaian anak, bank sekolah, api air. Tak erti apa hanya kena gitu. Tak tahu hak dia. Tak tahu hak dia tu. Padahal ada wajib suatu atas dia. Pada menyediakan kelengkapan rumah ke apa. Nafkah atas suami. Nafkah ada 3 nafkah. 4 nafkah. Yang pertama makan minum. Makan minum. Wajib atas suami. Makan minum siapa? Makan minum isteri. Yang kedua kiswah. Pakaian. Pakaian siapa wajib beli? Pakaian isteri. Suami wajib beli. Ingat tahu. Bukan kita duit kita dah ada keluar sesen pun. Yang ketiga makan, tempat tinggal. Atas suami. Kalau sewa-sewalah, belilah.
Suami belaka. Tak. Yang keempat tawafik dia bagi. Alat bersuci, alat bersolat, alat berobat, alat memasak, alat sudu, solat, gepu, belanga kuali yang itu anda. Tak. Alat-alat. Atas suami. Ini bukan atas kita. Kalau kita beli duit kita dulu, boleh. Tapi kalau kita kata wajib, saya beli duit saya dulu, abang ganti semula lah, boleh gaji lagi, wajib gaji. Faham tu? Kena tanda tu. Start pada ni, balik tanda selalu. Bang, dengar dah ngajak di, tak kena bayar balik. Kalau kita beli-beli dah, wali apa semua. Suka tak apa lah. Isteri suka tak ada masalah. Mas kahwin gugur. Mas kahwin gugur. Jangan main. Mas kahwin hak siapa? Katakan nikah 1000 ya. Hak siapa? Hak pengantin perempuan. Siapa bahan 5? Tangguh. Malam nikah orang boleh aku semua. Hari yang piti. Jadi hari ni. Tak yang anak. Dah nikah sekali siap monitor. Tak. Piti bahan semua. Ni album duit. Mak pun bilang dia. Dah mana kata 100 lagi. Ini jahat mak. Dia nak kerja lelaki. Dia belanja nak kerja. Hadiah buka nak kerja pak. Jadi buka hadiah. Orang anak kata saya buka pergi mak. Kawan-kawan sekolah nak mari esok nak tengok. Nak ukur gambar. Hei buka tu. Mak nak tengok. Buka lah. Berat nak mak. Kalau buka tu. Kembang lancor pun. Apa jadi terbaik udur itu. Bukan semua. Tak rasa semua. Kita kata semua. Tak rasa semua. Buka lah anak. Buka radio. Lemak nak tengok. Gaji laut. Nak tengok. Tak boleh gaduh. Tarik kat serta ni. Allah Rabbi. Air mesti tubik umur macam tentu-tulu. Ni berat umur akhir zaman. Ni kita bukan hak berlaku. Tak lah. Hak berlaku. Paksa anak buka radio. Peti 1000 habis. Bang semua. Dia berlaku. Buka hadiah, buka pinggang, tubik pinggang. Mak kenalnya nak ni. Mak pinggang warna biru. Ui, mak. Dah nak roti basa. Buka tubik kipang. Kipang ni dalam minit rosak tak? Kipang tu tak mak. Habis ambil dia. Habis barang semua. Anak boleh duti cawan. Dia kata berat nak beri ke dia semalah. Sekali seumur hidup dia bergembira. Pengantin baru. Raja sehari. Kita turun dapur. Tak cara. Ataupun tengok saja. Kadang-kadang dia kata kak, buka hadiah mak. Tambah-tambahnya. Tambah sungguh. Se boleh kerja. Se boleh. Kenapa? Kebik. Seluruh petak pun mak nak juga. Beri barang ke mak. Bahawa mata ke tiang TMB tu. Nak juga. Apa ni agak puas. Bodoh-bodoh sungguh. Bukan sini. Nak sabar 3 tu. Bukan aku tahu sini. Nak belum sabar. Bukan kau tak puas ni. Dah pondah lah. Biar kena-kena. Kesihatan diri membolehkan bertindak sebagai suami yang sempurna demi kebahagiaan isteri. Suami yang sihat, ada penyakit sah nikah. Tetapi makruh. Ada penyakit tapi sah nikah. Dari penyakit yang berbahaya, setengah ulama kata haram nikah. Penyakit kusta, ini ada obat tak? Tak zaman dulu. Ini penyakit dia. Penyakit HIV. Tak? Penyakit tu. Lepas tu dia nak test darah dia ni. Bagus kot test darah. Tapi prosedur peraturan itu pelik sangat. Tak? 4 kali betul tak sudah ni je. Masuk situ, masuk ni, masuk jadi memayahkan. Patut beri kemudahan. Jangan nikah ni apa juga dia tahu dah. Tunang nisak nak juga. Tunang tu nisak dah dah. Nak juga. Ni tu kata cinta itu buta. Buta ni tak nampak bis. Bila nampak muka datang ni, nampak muka sini tak nampak bis. Mak ayah ke adik-beradik tak nampak hukum haram. Tak nampak tu lagi buta. Tak? Cinta buta. Cinta monyet tak tak cinta monyet.
Ajak dengar dia cinta monyet. Kita ingat benda. Rupanya deni lah. Duk gendong macam monyet. Mu peluk aku, tokok peluk mu, tokok tak minum, duduk dia. Apa tu cinta monyet? Jadi monyet. Penyakit berat, kalau nikah dah boleh masak. Kalau tak tahu. Kalau tahu pada awal nak juga, boleh masak. Sebab tu kalau penyakit berat, tidak boleh sembunyi. Anak kita ada penyakit berat, kita tak boleh susu. Yang kita boleh susu, penyakit ringan. Penyakit berat macam penyakit kusta, kena khabar ke pengantin laki-laki. Anak kita ni gini kusta, nak tak? Kusta kita nak, kita cari lama tu. Kita tak apa lah. Sebab penyakit tu memberi masalah, meliarkan hati orang. Jadi tujuan nikah ni nak menjinakkan hati. Daripada hati dia tak ada bini, tak ada laki, jadi jinak. Ni jadi ada bini, jadi liar. Nak jodoh-jodoh tu air tubuh, penyakit berat. Penyakit air. Tak. Kena khabar. Tak boleh rahsia. Kerana memudaratkan kesihatan, boleh membunuh pasangan. Kita dari dia. Penyakit cek-cek tak apa. Daya khabar lah. Lama ada ke lagi dia, lepas khabar habis. Nak gini nak khabar anak dari kita tu. Dah ramai tapi ada tuak sikit macam belakang. Daya khabar tu. Ada tiga waktu tu tau. Cek-cek daya khabar awak kan nasib lah tu. Dia nak cek buat ni kalau begitu. Boleh tengok muka dengan tangan ni. Tak? Muka dengan tangan ni. Kalau nak tengok anak dara muka dengan tangan. Ada lain pada tu? Tak? Ada yang tu boleh tengok. Tapi wakil perempuan. Anak kita lelaki. Tak? Nak nikah anak perempuan tu. Kita orang lelaki tak boleh nak tengok. Mereka muka dengan tangan. Kita tak puas hati nak suruh tengok belakang, nak suruh tengok tok, nak tengok labu tinggal dia lutut dah cukup tutis. Faham? Boleh wakil perempuan. Wakil orang perempuan dah. Kata begitu kabur. Dia nak kabur. Tidak ada kabur dengan dia gitu. Takut ada kurang-kurang kita jalan dengan itu, kita dulu kabur lah. Satu hari Nabi SAW kata pada seorang sahabat yang dia nak kahwin, dia kata putuslah seorang putusan wanita untuk memeriksa diri perempuan. Kita nak cek dah. Dia kita orang lelaki. Ni dah kok dia diri tukar cek. Tak nikah tak apa, dia cek habis tu perempuan. Cek ni kayu. Dalam rok kayu dia cek. Tak boleh wakil perempuan. Nabi kata pesan pada wakil perempuan tu di antaranya syammi famaka. Hendaklah hidu bau mulut. Boleh. Jadi wakil perempuan mari rumah kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gua ni. Dak ni ngati laki suruh mari hidu bau mulut. Tak apa tu. Hadis. Dah kita nak beramal dah. Dak. Jadi kita tak dengar, kita dah ni kita dengar beramal. Dan ikut orang. Kenapa ikut orang? Pasal kita pelik ni, pasal kita tak buat. Macam bang subuh 2 kali. Habis orang marah pun dia tu hilang. Hampir kuda ke apa? Kopak tengah bang dah. Ke mabuk. Padahal sunnah Nabi. Bang 2 kali subuh. Kopak kali, pukul 5.30 kali. Untuk bagian tajuk, untuk bagian nyahu orang pun nak puasa sunat. Kita buat kapur kita. Habis marah. Pasal jahil. Tak tahu ke ada. Sebab tu kalau kita buat mula. Halo, tengok kuliah. Hidup bawah mulut. Dia tak apa. Mari. Sila naik. Tak apalah. Dia tahu dah. Dia dengar dah. Ranga. Anak tahu ranga. Rebah. Waktu kawan. Wah, tak jauh lek muak depan tukang wakil, rebah beruli bagi kita. Dah nak raga sekali mamuk petai dua papan. Tak? Budak tengok senario ngap. Allah puan berakhir tunggu petai. Lepas tak makan macam gitu. Dia makanan yang membusukkan mulut. Kalau kita nak makan ke kita suami musafir, ingat tu. Kalau kabur butuh belakang pojok pun jangan. Suami tak ada tak apa. Suami musafir jauh. Dah balik hari ni, balik esok tak apa. Orang tak kapur macam gini.
Nah, ni beratus orang rumah tangga bersuami. Nah, kalau nak makan juga kena pomor dah dulu. Kena gonyok gigi, kena apa? Bukan itu budu. Budu jak mari. Kita juga. Suami mari duduk dekat, kita pun dah molek nguat. Mampu tu ekor anak kucing. Apa benda gitu. Orang lepas suami nak balik ni pomor gonyok gigi. Kalau ni biar 3 tik kolgate kecil. Nak wangi depan sana tu seronok. Suami kita sampai kita bakal wah bau kolgate. Ya, lacur dulu motor bomo. Tak bakar-bakar dah. Ni cerita. Gugar-gugar juga. Ini dia benar. Baik. Lepas Nabi kata wasyammi ibtaiha, cium dua ketiaknya. Ni hadis ni. Nak ni suruh cerita. Lepas tu marah pula. Enggak jadi dengar pun. Nak nak buat jadi rohok. Tak mau mari bulan depan. Dulu kabur. Dia tak boleh tak nak kabur gitu kabur kok. Jangan hukum. Nah. Syammi ibtaiha. Dah. Terjemah dia. Tak. Ibtaiha. Tiap. Tiap. Tak ada tiap. Hadis Nabi. Jangan marah kita. Nah. Mari Mek. Angkat tangan. Tadi baru balik pesta. Kebor pula. Kenapa mak buat ni? Biarlah. Kita ngaji tu tidak ngasuk mata. Tapi kita tak nak wow. Kata nak wow. Panggil banyak. Dia pun akak. Kabur. Gitu yang dah orang ni. Angin aku nak. Gitu. Jangan main. Dah. Habis masa tak? Soalan lagi ni padang. Jangan tak? Oh, 10. Dia tambah 3 minit ni. Dengar tu tak? Wakil. Tak apa. Orang nak puas hati. Jangan main. Jangan main-main. Selipar kita 3 kali pergi balik tak beli lagi. Nak ubur tangga. Ni nak buat takatin. Ni barang molek puas itu. Ada kita pergi selipar. Selipar je. Tokai kata mana? Kau bandar mana-mana tokai. Ada gitu. Beli selipar. 3 kali mari dah beli apa lah ini punya motif. 3 kali mari tak ada beli lagi. Kata India. Dah. Balik tengok tu mik tok mula. Padahal nak buat tangga, nak buat anak. Ni suami kita, isteri kita. Nak duk kembik kat mau. Tak kena molek. Biar kena haid, kena mucung, kena molek. Tumik kena molek. Biar betul molek takut. Takut kalau kecil sangat, cik satu. Haji rohok. Kalau besar sangat tak menyaun. Dah. Bang nak wangi. Tak dia punya semakan gitu. Baju kau nak pakai mesti sedap pakai. Kalau baju dah kita sedap pakai, basah-basah sikit ambil dah betul dah. Ni baju lah robot camil-camil tak masuk. Molek kain beli Singapura tu. Labuti lepas tengah support tak baru. Tak pakai. Lepas ada emas tu. Hak ni tak macam mana kain. Lemak-lemak ambil dah. Anak kata, mak baju ni mak. Biarlah mak kenyang ni. Aku hanya kalau masuk selasi molek. Suami isteri juga dah selasi molek. Berkelakik amak tahu dah. Dah sungguh. Takkan main kat satu kerja polisentri main menusuk. Kau suka? Nikah aku bosok mak. Muka ni aku duit. Yang aku pun lep nikah. Orang main. Seronok. Suami kita tu barang permainan. Isteri kita barang permainan. Tidak ada gurau untuk lelaki. Balik ni tak gurau lagi. Faham? Rajin tak suami kita balik kerja kita nusuklah gobok. Tak sungguh ni bermain. Nabi kata tulang aibuha wa tulang aibuka. Kamu ajak dia bermain, dia ajak kamu bermain. Tu suami isteri. Nabi kata bukan kita reka. Itu buat rajuk lah gobok.
Kena rusuk mana dia masuk dalam bilik. Dicari lah. Ketuk. Panggil. Itu dah kunci jalan. Dia kata tak ada. Dia pun nak buka pakat robot nak buka. Dah melihat kita. Wah, awak ni. Dia rumah jatuh dah. Panggil orang mandi. Dah suka main musik itu. Main. Wah, main susuk lah robot. Main tak chatting pula. Dia suka. Jadi kita ni bahagia sama. Tak ada tak tamu kita main-main buang. Ketapi lagu pacar. Padang rumah ni. Kalau duduk pasal belikan lari balik. Mana orang balik dah nak main untuk lelaki ambil. Konok. Orang nikah. Tengok orang belaki nak belaki. Kau tahu tu benda. Untuk lelaki balik tahu kembang. Tak boh nasi. Boh diri nasi. Kau orang tak jumpa jari. Kat mana ni? Letak kau orang. Susuk kucing. Tu dah jumpa jari. Jumpa. Nampak ikan kau orang. Jumpa marin kau. Makan juga. Orang lalu pandang ni, tak sungguh. Tak ada apa-apa. Pas main cokok, main game. Pas main game, PlayStation pula. Nampak macam-macam main chess pula, main dam pula. Wah, patut badminton, patut naik dapur. Mu tebah aku buku, mu buku aku tebah. Seronok. Mandi pun bersama-sama. Seronok. Siti Aisyah dengan Rasulullah mandi sama. Mu cebok, aku cebok. Tak sungguh. Balik ni buat tang, mandi sama. Seronok. Dia tu lagi kita turun dari kerja pun. Dia gerak sikit turun darah 180 turun 160. Lambat kayak mati. Tu lagi kita pulak jadi seronok, jadi bersih orang tubuh. Duduk sekejap. Yang mandi ya? Mandi. Kalau mandi pulak. Seronok. Dia duduk kita diam. Duduk. Jiwa. Main buah hari pelakon gayung, musafir pelakon gayung, kita pelakon sabung. Dah balik tu lagi jirit sabung, 3 jari. Nak buat tak? Buatlah mana-mana patut. Dia kata buang terbiak dah otuk mu ni. Buang ni begitu. Tak, biarlah. Tapi dia ajar kata ustaz dulu. Tak mana? Kira kita 50 riyal tadi. Bagus. Baru tu. Ni dah kita tua dah kembang ratung mulut. Macam untuk orang siang. Rambut semua bergebes. Jadi tak ada power tengok. Dah kita tua. Dah buat cara orang muda. Nampak muda sikit. Dah kita tua. Ni buat cara tua. Rambut-rambut ni macam getuk omong. Darah putih lepu habis dah. Jadi tak bersiap diri pula. Kembang ratung. Kain di bawah kelas token. Atas belakang sok piring pula sembuh. Jadi tak punya. Kita dah cara tua dah. Kita buat molek. Nak menawar hati suami. Duduk tahu kami balik ni. Kita bersiap. Waktu beli baju-baju zaman muda tu, zaman agogo itu. Siap kapal tak kecil ni. Seronok dia tengok. Dia pun gerak BBT. Kalau bodoh. Ni seronok dia tengok. Ni jok. Ni dah tak gerak dah. Pandai ni mari gotok. Tuk dia weh. Lari. Datuk dah. Pergi dah suami panggil. Mari orang bijak. Tak siang dah pergi. Kalau ada hati orang ada 3 gelar ni. Ingat ada cabut perlu tiup. Baik. Kesihatan ini membolehkan bertindak sebagai suami yang sebagai suami yang sempurna demi kebahagiaan isteri. Ilmu Islam yang mencukupi untuk digunakan bagi mendidik isteri dan anak. Ilmu penting. Biarlah berilmu, biar ustaz pun tapi ada ilmu pengetahuan. Itu baru suami. Tu kita kabur ke suami lah. Ni kuliah isteri. Jadi bagi yang suami kita kabur gitu kok. Bukan maknanya isteri tadi nak pakai comel dengan lawan ni suami kok letak tak mau macam naiknya. Jadi tak ada menawar langsung suami kena jangok di rumah dengan jubah, dengan pakai selok, dengan pakai serban. Isteri pun tengok tegak-tegak kucai melu. Belah tak jadi dia kena 2 belah. Dia kena 2 belah. Kalau ini semua tidak dapat dibuktikan ada munasabah keluarga saudari menghalang perkahwinan itu. Jadi kalau benda-benda dapat tak tertarik. Kalau orang luar sekalipun kalau keluarga tertarik, jadi mudah pekerjaan. Mereka berpandangan jauh dengan mengharap kebahagiaan abadi sana. Jadi biasanya orang tua ni dia pandangan jauh. Tapi orang muda dia tak mau ikut orang tua. Dia pakai pandangan sekat ni.
Nampak ni jenis anak-anak moden zaman ini. Kerana perkahwinan yang gagal bukan saja menyusahkan sedari, malah mereka juga turut merasa akan bahan daripada kesusahan. Kalau gagal, cari mak ayah lah pula. Masa boleh laki sambung sangat. Nah, gitu gini tak kenal mak ayah. Bila ada masalah, mak ayah juga. Itulah. Kan itulah kena rahim ke mak ayah. Biarlah kalau mana mak ayah tak setuju, biarlah kita kasih sangat tak nikah lah. Nah, sebab nak rahim orang tua. Dia beranak kita. Dia tak setuju, tak nikah lah. Nak buat apa ni? Bukan seorang je kumbang sekor dia tu. Nak, stadium dia ada kumbang. Nak banyak-banyak tanduk. Nampak bujur lepel macam-macam tu. Nah, jadi mak ayah kita tak kenal, jadi susah pula hati dia. Nah, kita nak tarik hati dia, nak baik dengan dia. Jadi dia kata nikah, jadi pecah bila habis mak dara marah orang marah. Nak bang juga nikah lari macam-macam pasal ni. Nak ikut buat lelaki. Lelaki jumpa 3 hari sampai ikut dah. Mak boleh dia kecil. Nak dah ikut kata mak. Hak ni 3 hari juga ni ya, kalau kita fikir yang pendek. Nak kadang-kadang ada orang 1000 patah duk tabur, 10 tahun duk nasihat. Tak jadi aku. Dengar hak jahat patuh. Nah, dia tak hati banyak dia. Sepatah kita apakah lagi. Benda baik 1000 patah ayah nak pakai. Nah, hari tu dia dengan mak ayah. Bila daripada kecil 30 tahun, 20 tahun dulu. Dah duduk sama lamanya. Jumpa nak datang hari dia. Dia akhir lah ni. Ini manusia mudah berpikir diri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada siapa soalan? Ada soalan? Ya. Kalau dia mau kata macam antara minat contohnya Pak Ibu. Lepas tu dia akad masyarakat itu sebenarnya apa benda. Ada kedua Pak Ibu tu ibu dia boleh makan apa tu? Duit hantaran ni dia perjanjian yang kita janji pada pihak nak beri pada pihak pengantin perempuan. Itu bukan akad nikah. Akad nikah ni apa yang disebut di dalam mas kahwin ni apa yang disebut dalam akad. Apa yang disebut dalam akad? Sebut dalam akad 4,000 mas kahwin. Sebut dalam akad 400 sahaja. Pak perjanjian nak atas 1,000-2,000 tu perjanjian kita. Waktu kita kena tunang tu kan masalah nikah. Janjian kita. Anda. Hak mas kahwin ni sebut dalam akad. Manakah kita kata mas kahwin kita 3,000 nak sebut dalam akad 1,000 saja. Tu lain. Jadi mas kahwin semua. Mana? Duit hantaran ni kena minta dengan anak dia. Milik pengantin. Mas kahwin tak boleh. Nampak? Ya, mas kahwin ni orang tak minta. Dia benda wajib beli. Cuma dia mas kahwin ni ikut semasa. Dah? Mas kahwin suku. Hantaran suku. Hantaran tu bukan mas kahwin. Hantaran jadi perjanjian sajalah. Boleh. Kan minta dengan anak. Dah siapa suruh lepas daging? Tahu je. Mereka anak tu kata kita beli dulu daging, kita hutang timok dulu, kita bayar lebih belanja lagi. Tu lain. Ni dah. Kita yang mana-mana nak buat daging. Lepas tu kita nak ambil pula. Janji dah tak apa lah. Janji dah tak apa. Biasa tak janji tak boleh ambil. Kau anak tu. Tak. Tolong jelaskan pandangan ulama tentang kainan Malaysia ni sebut sekarang. Mereka ini dibenarkan oleh ajaran Islam. Bagaimana pandangan Ustaz tentang setengah orang yang hanya dengar kuliah atau majlis ilmu melalui internet dan tidak hadir ke majlis ilmu di masjid atau surau? Oleh kerana ini sudah terlepas daripada tuntutan menuntut ilmu. Baik. Masalah perkahwinan orang sibuk-sibuk ni. Misya ni. Isyak umur jadi fatwa banyak dah keluar. Ada yang pro dan ada yang kontra. Di antara yang mengharuskan oleh ulama-ulama Arab Saudi. Ulama-ulama Arab Saudi. Dia kata harus perkahwinan seperti ini. Di antara yang mengharuskan lagi adalah Syekh Nasir Tariq Wasil, Mufti Negeri Mesir. Disebut harus. Lepas tu ramai lagi lah kita tak payah bilang. Dan ada juga yang tidak setuju. Ini masalah
Jadi ikhtilaf di kalangan ulama. Jadi kita tengok dulu. Yang pertama kita tahu akan hak isteri. Hak isteri yang pertama sekali mas kahwin. Yang kedua nafkah. Ini yang paling besar. Maka dalam perkahwinan ini biasanya gugur hak. Umpamanya giliran. Giliran gugur. Dia pergi ke Indonesia sebulan sekali niaga. Duduk sana 2 malam, mengelakkan daripada berzina, dia berkahwin. Di sana. Dan isteri di sana dia kata saya rela. Tak ada nafkah bagi Rohir batin saya, walaupun awak mari 2 bulan sekali, sebulan sekali, saya rela. Saya gugurkan hak saya. Jadi sah pernikahan. Pasal tuan punya hak telah menggugurkan hak. Nampak? Orang lain dah digugur, wali dah digugur. Wali kata ke pengakuan suami dia, bagi anak saya tak payah pergi, tak apa. Tak boleh, kena anak dia kata. Kalau wali kata, patut bagi makan minum anak kita tu, tak boleh, tak apa. Tak boleh, dia tuang punya tubuh. Isteri Kalau isteri tu kata bagi makan minum, saya halal lah, saya pun ada duit sendiri, saya ganti sendiri, tak apa. Tu baru gugur. Jadi kalau dah begitu, cukup syarat, cukup wali, cukup saksi, ni kau sah. Nak kata tak pun mana. Implikasi, kesan, masalah sah. Masalah sah. Tak sah ni buat syarat. Tak syarat lah. Macam muta'ah dia buat syarat. Tak nikah selama 3 minggu saja, 3 bulan saja. Tak boleh. Buat syarat dengan mu'akkad dengan dia waktu kan tak boleh. Ni tak ada waktu, nikah selama-lama. Cuma tak boleh lah nak tunang giliran, nak tunang nafkah cukup saja sebulan, mari sekali 2 malam je. Tapi suami ini kata tak apalah, pada saya tak ada suami. Baik, ini ada suami tau. Boleh mengurangkan keadaan masalah sosial yang berlaku di kalangan perempuan-perempuan tak bersuami. Jadi kalau dah tuan punya tubuh dah tahu, tak ada masalah. Asal cukup syarat rukun nikahnya, sah lah nikah. Kalau tidak sah, cukup mana tak sah. Lepas tu tak cukup syarat dia ikut peraturan, tak sah lah nikah. Jadi nak pakai nak ukur tatak itu tak boleh. Nak pakai ukur lacang tak boleh. Tengok keadaan yang berlaku. Nak kata baik tak baik, belum betul. Dah nanti kahwin bersihah ni maknanya kita nak kata baik. Kahwin seorang, lombok tak baik. Ramai mana orang bini seorang, suami patak dengan isteri. Dengan sebab bini, dengan sebab ada isteri. Kalau masuk neraka dengan sebab poligami tak ramai mana. Kalau masuk neraka orang bini seorang, berlambok lagi. Kita tak bilang betul. Jadi mana-mana pun kami kena dengan hukum syarak. Kena dengan tiap langgar hukum. Nanti sah buatan. Isteri kata tak apa, orang 4 bulan sekali tak apa. Saya nak awak jadi suami saya. Tak ada masalah. Macam kita ada 4 isteri. Contohlah, isteri tua tu kata, isteri tua 105 tahun. Dia dah kata orang isteri ayah mari lah. Tak ayah mari lah geregang kita. Nampak? Gugur tak? Gugur tak? Ada suami tak pergi tak siap? Tak siap pasal tuang punya diri gugur. Dah kalau gini muda kata geregang kami ni tua sampai pergi lah. Nak mampu lah. Boleh tak? Tak boleh, kena pergi juga. Walau tua, walau tekok sekalipun, walau uzur, walau duduk atas nyala. Tak tahu apa duduk atas nyala. Kena pergi juga. Malaikat gila. Gila yang mudarat. Dia bukan golok kamu nak katuk suami. Itu lain, tak jauh dia gitu. Kena pergi. Nampak? Jadi yang gugur, dia punya tubuh. Dia kata gugur. Macam suami kaya, isteri kaya sana lah. Dia kata, dah saya kaya dah, abang dah urok. Saya bagian belanja rumah pun saya atas saya belaka. Gugur lah suami. Orang lain boleh gugur, suami tak boleh gugur, wali tak boleh gugur, menteri besar tak boleh gugur, isteri dia boleh gugur. Dia punya hak, orang lain tak boleh masuk capur. Ni kena perhati masalah, kena berlalu. Ni kita tanya dalam TV, bodoh tak pernah kitab, tak pernah hukum. Saya tidak setuju, saya tidak berkenan. La ilaha illallah, mengerti hukum, nak fatwa. Nampak? 8 orang jawab, tak setuju belaka. Paling bodoh, dua acara, suka tanya. Dia jadi fitnah. Ditanya hukum syarak, pada orang tak mesti hukum, jadi fitnah. Merosakkan agama itu sendiri. Jadi korang kali. Habis cerita. Bagaimana tentang orang yang hanya dengar kuliah atau majlis ilmu melalui internet dan tidak hadir ke majlis ilmu di masjid atau surau. Dan yang sudah terlepas dari tentang menuntut ilmu, dia sama je. Kalau setakat no.
Kalau muzakarah kan. Muzakarah ni guru. Ni kakak dia dengar duduk belakang surah, duduk luar, duduk kereta. Sama dia dengar lain ni. Tak ada muzakarah. Tak ada soal jawab. Kan? Guru pun tak kenal kita pun tak kenal guru. Duduk bawah ni. Dengar. Tak apa. Asal yang kita dengar tu daripada sumber yang sahih. Sumber yang sahih. Cuma lebih baik kita berhadapan talaki, berhadap dengan guru. Dan kerana kelebihan ni dapat kita bertanya soalan-soalan yang kita muskil, ataupun kita boleh dapat teguran daripada pihak guru. Itu adalah lebih baik. Maknanya sama je dengan dalam kaset, sama dengan dalam CD, semuanya adalah baik belaka. Baik belaka. Ada orang ni dengar mari duduk depan kali tak faham macam orang dengar dalam CD. Panu dia cerdik lagi. Dia pakai CD, dia lebih jelas, lebih faham. Tak ada tak? Tak mustahil. Cuma tak duduk depan guru tu lebih baik. Kerana itulah yang datang daripada ulama-ulama dulu, cara berhadapan. Yang ambil daripada dulu sampai sekarang, dia cara yang terbaik. Tapi pada tak dengar langsung, internet pun internet lah. Nampak? Asal sumber yang sahih. Sumber tak betul. Kalau sumber tak ada guru tak betul, ngajak pun tak ni. Cuma kita hadir kuliah ini lebih baik kerana kita datang ramai-ramai, dapat rahmat ramai-ramai, malaikat menjamin mendoakan keampunan kepada kita dalam kuliah-kuliah. Sebagai yang datang dalam hadis-hadis, malaikat ni turut tolong apa? Tolong doakan bagi orang yang datang menuntut ilmu duduk beramai-ramai. Dan Nabi memuji orang yang duduk dalam rumah-rumah Allah, menyambut akan hukum-hukum Allah. Jadi kalau kita dengar internet, kalau sumber yang sahih, tak apa. Tak macam kita dengar ceramah. Sekarang ada kuliah-kuliah dalam internet, kita boleh dengar. Tak ada masalah. Ada kuliah, berbagai-bagai kuliah ada. Ustaz Syamsuri ada, Ustaz Nuruddin ada, macam-macam ni. Kita boleh dengar. Kita gunakan maknanya kemajuan ini untuk agama. Ini dipuji syarak. Cuma seboleh-bolehnya biarlah kita ada satu kuliah. Dalam seminggu tu ada orang lain, semalaman kita ada kuliah juga, kita hadir ke tempat-tempat yang seperti ini. Mudah-mudahan lebih berkat dalam usaha kita mencari ilmu. Pertandingan ngai ni anjuran ke soalan ni? Soalan. Nak anjur nak suruh kita umum. Tandingan ngai hadiah satu motor 2,300, satu joran RM30, dua joran RM50. Soalan mereka masuk dalam judi. iPad campur dengan chlorine. Soalan mengambil wuduk dengannya berubah warna. Baik, pertandingan memancing. Dia sekarang ni dia bukan judi hakiki, dia panggil musyabah bil judi. Kata Dr. Guru. Dia hampir menyerupai judi juga. Kerana dulu dia kena jurang yang sedikit RM10 itu boleh diterima pada syarat. Kerana nak buat bayar siapa putih ketahu apa semua dah bayar saya. Sekarang ni dia jadi satu komisi. Komisi. Kerana kawan kita ada buat dalam satu pertandingan lebih kurang 2,000 orang masuk, dia dapat dia kerjanya selama seminggu saja dan 3 teruknya sehari saja, dia dapat untung bersih RM73,000. RM73,000 dapat. Jadi walaupun nampak ni macam-macam satu reda daripada tahap memancing, tetapi ini memakan hati orang secara cepat. Dengan begitu cepat ini tidak dibenarkan dalam Islam. Walaupun orang yang rugi tu sikit RM80, yang dua tanda orang RM80, tak rugi dan dia reda. Tetapi dah kali 2,000 orang, puluhan ribu kita dapat dalam masa sehari. Kita hanya bayar RM100 budak-budak. Dalam 30 orang buat kerja baru RM3,000 daripada 160,000. RM160,000 tolak dengan bersama dari pasal dia dapat RM73,000 total. Free. Dalam masa 2 hari buat kerja. Ini tidak dibenarkan oleh Islam. Jadi sekarang ni dia cari makan. Asal judi betulnya kita pakai waktu duit kita ibu tengah pakai RM1,000. Tapi yang ni dia ada campur juga duit daripada daripada yuran, diguna juga untuk dihadiah dan campur dengan duit daripada sumbangan-sumbangan pihak penajis. Tetapi sebenarnya walaupun kita tengok dia hanya rugi RM50 yang 2 orang ni, tetapi sebenarnya rugi itu adalah besar. Kerana bila dicampur ramai-ramai, kerugian itu adalah besar. Maka tak boleh. Ada syubhah berlaku hampir sama dengan judi dan solat. Melainkan yurannya kecil,
Dan dia beri daripada yuran itu munasabah. Dia beri topi, dia beri baju pula. Untuk bayar sewa tempat, itu munasabah. Jadi kalau nak buat tengah-tengah lagu ni, jangan sampai hak kongsi cari keuntungan seperti ini. Yang ni korang. Apa tinggal aku lama, dia boleh selawak orang ni. Boleh buat tidur patah dengan anak lu tengah panas. Air-air kapur keluar ni berubah warna. Kalau berubah tu kita tak kira. Berubah dengan apa? Dengan air-air masuk keluar ni, masuk nenda, masuk apa pun. Kalau perubahan yang sedikit itu dimaafkan. Kalau berubah, sampai berubah warna tu. Air aku ni biru herang ni. Umpamanya. Pelik air ni. Nanti hilang nama. Tapi kalau sedikit saja dimaafkan. Kalau benda-benda yang campur ni daripada benda yang suci. Benda yang suci. Kalau bercampur, kalau banyak barulah hilang nama air mutlak. Kalau perubahan yang sedikit tidak menghilangkan nama air mutlak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi